من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta izinnya kita berpeluang hadir ke masjid ini untuk sama-sama menunaikan salat fardu Jumaat. Maka sewajarnya peluang ini dapat memotivasikan kita untuk terus istiqamah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Budi disemai, pahala kita akan dituai insya-Allah. Para jemaah yang dikasihi Allah sekalian, setiap mukmin hendaklah sentiasa bersangka baik. Bersangka baik setiap kali berhadapan ujian berupa musibah atau bencana. Ini kerana ketika mana kita tidak tahu hikmahnya datang di sebalik kurniaan atau ujian yang ditimpakan kepada kita, setiap perkara yang kurang menyenangkan atau tidak kita sukai, itu terdapat sisi positif dan kebaikannya yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah menjadi cuplikan dalam ayat 200 yang ke-16. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Justru itu tuan-tuan, kurang wajar bagi kita untuk mengeluh dan merungut atas apa jua musibah yang menimpa. Berkemungkinan bencana atau musibah yang kita hadapi itu bertujuan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yakni atau sebagai peringatan supaya kita ini segera bermuhasabah diri dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang bermaksud, tidaklah seseorang muslim ditimpa musibah berupa rasa lelahnya badan, rasa lapar yang terus-menerus ataupun sakit, rasa sedih ataupun benci yang berkaitan dengan masa sekarang, rasa sedih ataupun benci berkaitan dengan masa yang lalu, gangguan orang lain pada dirinya, sesuatu yang membuatkan hati menjadi sesak seperti duri yang menusuknya, melainkan akan Allah hapuskan dengan sebab hal tersebut sebahagian daripada dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahawa setiap musibah ataupun bencana yang berlaku bukan sekadar yang mana Allah inginkan menguji secara khususnya, tetapi apabila Allah juga mahu menguji kita ini secara umum. Allah mahu menguji sejauh mana tahap keprihatinan kita ini kepada mereka yang ditimpa musibah. Kalau dah rasanya kita senang dalam kehidupan, maka inilah tandanya bahawa Allah sedang sayangkan kita. Tampaknya mengira sama ada dari kalangan ahli keluarga kah, ataupun saudara marahnya kah, ataupun maupun jiran tetangganya, maupun kepada pihak yang berkesan. Sehubungan dengan itu tuan-tuan, kita mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, sama ada dari pihak kerajaan
golongan korporat, pengusaha serta orang-orang perseorangan yang bermurah hati menghulurkan bantuan kepada golongan masyarakat yang terkesan akibat musibah wabak penyakit yang menular pada hari ini, yang menjadi penyakit komuniti kita pada hari ini, yaitu COVID-19 dan bencana alam di negeri Sabah yang khasnya dan Malaysia amnya. Rasanya baru saja kita ditularkan bahawa Malaysia sudah gembar-gembur dengan banjir di sana sini. Senario ini mencerminkan masyarakat kita yang berbilang ras, yakni bangsa dan anutan kepercayaan, sanggup mengedepikan segala perbezaan yang ada mana demi menjayakan prinsip mulia hidup bermasyarakat. Sifat keprihatinan pelbagai pihak ini juga selaras dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan sebarang dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, membantu meringankan bebanan hidup ini golongan yang ditimpa musibah ini merupakan satu amalan-amalan yang mulia di sisi agama Islam. Sumbangan serta derma yang dihulurkan dapat mengeratkan lagi tali silaturahim di antara pemberi dan penerima sebenarnya. Dalam arti kata lain, bantuan yang dihulurkan bertujuan menyantuni golongan yang susah dan memerlukan umpama budi yang disemai. Walaupun ganjaran yang diperoleh di dunia mungkin hanya beberapa berupa lafaz, ucapan terima kasih, namun di akhirat kelak nanti ganjarannya lebih besar tuan-tuan, dan lebih bermakna kerana pahala yang akan dituai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menerusi firman-Nya menjadi cuplikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bandingan, yakni derma, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmatnya, kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuan. Jemaah-jemaah yang budiman, kita sedar, kita harus ingat bahawa langit tidak akan selalu cerah. Kadang-kadang kita samakan panas hingga ke petang, tapi hujan pula di tengah hari. Hari ini kita bantu orang, esok-esok kita tak tahu kita pula akan dibantu, ataupun kita juga akan membantu sekali lagi. Mana tahu hari esok kita pula yang mendapatkan pertolongan serta bantuan orang lain pula. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia ini, dia diberi upah dengan amalnya itu, diberi rezeki di dunia. Sedangkan orang mukmin pahala kebajikannya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di akhirat kelak, serta diberinya rezeki di dunia berhubung dengan taatnya. Hadis riwayat Muslim. Justru selagi hayat masih dikandung badan ini tuan-tuan, yang masih hidup di akhir-akhir zaman ini tuan-tuan, dan ada kelebihannya serta kelapangan ini dari segi hartanya, tenaganya dan masanya, bangkitlah untuk berlomba-lomba melakukan amal kebajikan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukannya meraih pujian, bukannya meraih kerana orang ini terlalu baik, sanjungannya mahupun apa sahaja gelaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oleh itu berlomba-lombalah
berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal saleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Maka dia akan memberikan tahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.